Assalamualaikum, Doktor. Kami daripada kumpulan Kijang iaitu terdiri daripada 3 orang. Saya Zeti Izlin, yang kedua Wan Amirul Ashraf, yang ketiga Nur Afifah. Hari ini kami akan membentangkan kertas cadangan projek iaitu alat pembersih sisik ikan. Latar belakang masalah. Antara masalah yang dihadapi oleh pengguna semasa membuang sisik ikan dengan menggunakan produk sedia ada ialah yang pertama, mengambil masa yang lama untuk membuang sisik ikan. Yang kedua, memerlukan tenaga tangan yang banyak untuk membuang sisik ikan. Yang ketiga, berlaku kecederaan sewaktu kerja membuang sisik ikan. Dan yang keempat, yang terakhir, persekitaran tempat kerja kelihatan kotor disebabkan oleh sisik ikan yang berterabur di kawasan kerja. Seterusnya ialah interpretasi hasil kajian yang dijalankan. Di dalam interpretasi kajian, kami menggunakan instrumen borang soal selidik untuk mendapatkan maklumat, pandangan ataupun feedback pengguna bagi masalah yang mereka hadapi sewaktu membuang sisik ikan. Berikut merupakan soalan yang terdapat dalam soal selidik kami. Hasil kajian. Kami mendapat 22 orang responden. Okey. Untuk soalan pertama, kami berkaitan dengan jantina responden. Soalan satu ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat diri responden. Itu lelaki ataupun wanita. Majoriti ataupun responden kami yang paling ramai ialah wanita. Okey, seterusnya soalan kedua, kami berkaitan dengan peringkat umur responden. Soalan dua ini adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat diri responden iaitu di peringkat mana umur responden dalam kajian soal selidik kami. Soalan ketiga, kami berkaitan dengan adakah responden pernah menggunakan alat pembersih sisik ikan. Kami memberi pilihan ya atau tidak untuk penggunaan alat pembersih sisik ikan itu. Analisis yang kami dapat simpulkan ialah majoriti responden pernah menggunakan alat pembersih sisik ikan yang ada di pasaran. Responden yang menyatakan tidak pernah menggunakan alat pembersih sisik ikan, kemungkinan mereka menggunakan pisau semasa membuang sisik ikan. Penggunaan pisau ini adalah kaedah konvensional yang tidak menggunakan alat pembersih sisik ikan yang direka yang ada di pasaran untuk membuang sisik ikan. Soalan keempat, kami berkaitan dengan pernah mengalami masalah sewaktu membuang sisik ikan atau tidak. Kami memberi pilihan ya atau tidak pernah mengalami masalah sewaktu membersih sisik ikan. Okey, analisis yang kami dapat simpulkan ialah majoriti responden kami iaitu pengguna pernah mengalami masalah sewaktu membuang sisik ikan. Ini dapat dikaitkan dengan faktor reka bentuk, keselamatan dan juga produk sedia ada yang digunakan oleh pengguna sewaktu membuang sisik ikan. Soalan kelima, kami berkaitan dengan masalah yang sering berlaku semasa membuang sisik ikan. Okey, dari soalan ini kami dapat analisiskan bahawa pengguna mempunyai pelbagai masalah yang dihadapi bergantung kepada jenis alat yang digunakan dan cara penggunaan alat itu sendiri. Oleh itu, dari masalah yang dinyatakan ini, kami akan mencipta alat pembersih sisik ikan yang akan menyelesaikan masalah pengguna yang seperti yang dinyatakan dalam borang soal selidik kami. Okey, soalan keenam, kami berkaitan dengan tempoh masa yang diambil untuk membuang sisik ikan bagi seekor ikan. Analisis yang kami dapat simpulkan ialah kebanyakan pengguna mengambil masa yang lama untuk membuang sisik ikan. Hal ini dapat menunjukkan bahawa keberkesanan produk sedia ada kurang efektif dan mengambil masa yang lama. Soalan ketujuh kami berkaitan dengan faktor keselamatan produk sedia ada. Analisis yang kami dapat simpulkan ialah
pengguna yang menyatakan produk sedia ada tidak mempunyai faktor keselamatan. Hal ini disebabkan mereka pernah mengalami masalah semasa membuang sisik ikan. Ini dapat dikaitkan dengan soalan keempat dan kelima kami yang kami ajukan kepada responden. Okey, soalan 8 berkaitan dengan faktor ergonomik produk sedia ada. Analisis yang kami dapat simpulkan ialah pengguna menyatakan produk sedia ada mempunyai faktor ergonomi. Ini dikatakan sebegini kerana produk sedia ada tidak mempunyai faktor ergonomi kerana tidak memberi keselesaan kepada pengguna semasa pengguna menggunakan alat pembersih sisik ikan itu. Soalan ke-9 kami berkaitan dengan minat pengguna dengan inovasi baharu. Analisis yang kami dapat simpulkan ialah pengguna berminat dengan inovasi baharu alat pembersih sisik ikan. Dengan adanya inovasi alat pembersih sisik ikan ini akan memudahkan dan mempercepatkan lagi kerja membuang sisik ikan. Soalan yang terakhir kami ialah berkaitan dengan cadangan penambahbaikan. Pelbagai cadangan yang diberikan oleh responden. Analisis yang kami dapat simpulkan ialah pengguna mahukan lebih banyak penambahbaikan terhadap alat pembersih sisik ikan. Kami akan mengutamakan cadangan dan penambahbaikan yang dicadangkan oleh pengguna dalam produk inovasi kami. Sasaran pengguna. Produk yang direka cipta mempunyai sasaran pengguna. Sasaran pengguna bagi produk kami ini yang pertama adalah suri rumah. Yang kedua adalah penjual ikan. Seterusnya saya serahkan kepada Afifah, produk sedia ada. Silakan Afifah. Okay, saya Nur Afifah Miti Musa dan saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri produk sedia ada. Okay, berikut adalah contoh dan ciri-ciri produk sedia ada yang terdapat di pasaran. Okay, produk pertama ialah pisau. Pisau kebiasaannya mempunyai pelbagai jenis saiz dan fungsi. Kriteria pertama adalah bahan, keluli atau seramik. Okay, untuk produk yang kedua ialah alat pembersih sisik ikan yang diperbuat daripada bahan stainless steel, kuat, tebal dan tidak mudah patah, mudah digunakan dan mempunyai panjang keseluruhan 20 cm. Okay, untuk produk yang ketiga ialah pemegang berbentuk ekor ikan ini memudahkan untuk memegang dengan selesa dan lebih bebas, mudah dicuci dan disimpan. Okay, untuk produk yang keempat ialah dibuat dari plastik ringan dan paku keluli tajam. Perlu berhati-hati semasa menggunakannya untuk mengelak daripada berlakunya kecederaan. Okay, seterusnya ialah terdapat 3 isu produk sedia ada. Yang pertama ialah kekurangan faktor ergonomik. Pengguna akan berasa lenguh setelah banyak tenaga tangan digunakan sewaktu kerja membuang sisik ikan. Okay, di samping itu, produk sedia ada juga tidak mempunyai pemegang tangan yang sesuai dari segi saiz dan keselesaan. Okay, untuk isu yang kedua pula ialah kurang ciri-ciri keselamatan. Produk sedia ada yang diperbuat daripada bahan yang cenderung kepada kecederaan kerana sifat bahan tersebut adalah licin, lemah dan reka bentuk yang tidak selamat. Okay, untuk isu yang ketiga pula ialah tidak efisien dari segi kebersihan persekitaran. Produk sedia ada boleh menyebabkan persekitaran tempat kerja kelihatan kotor kerana sisik ikan berselerak di lantai dan persekitaran tempat kerja. Baiklah, saya Wan Amirul Ashraf bin Ahmad. Saya akan ceritakan tentang alternatif penyelesaian masalah. Alternatif penyelesaian masalah kami bahagikan kepada dua, iaitu yang pertama alternatif penyelesaian masalah pada pengguna dan yang kedua adalah alternatif tambahan bagi meningkatkan kebolehkerjaan dan keberkesanan produk yang dihasilkan.
Kita pergi kepada alternatif penyelesaian masalah kepada pengguna. Yang pertama adalah menerapkan unsur ergonomi. Produk yang kami hasilkan menggunakan bantuan motor. Jadi proses untuk mengupas ataupun membuang sisi ikan menjadi singkat serta mengurangkan tekanan pada bahagian tangan untuk menyiapkan proses membersihkan sisi ikan. Baiklah, yang kedua adalah mengutamakan keselamatan pengguna. Produk yang kami hasilkan akan memastikan anggota badan pengguna tidak berisiko mengalami kecederaan ataupun kemalangan, terutamanya pada bahagian tangan dan juga jari pengguna. Yang ketiga adalah memastikan kebersihan persekitaran terjaga. Produk yang dihasilkan akan membantu pengguna terutamanya dari segi kebersihan, yang mana kalau produk sedia ada, sisi ikan akan bersepah, manakala produk kami akan mengumpulkan sisi ikan untuk memudahkan kerja membersihkan persekitaran selepas saja proses membuang sisi ikan. Baiklah, seterusnya saya akan ceritakan tentang alternatif tambahan bagi meningkatkan kebolehkerjaan dan keberkesanan produk kami. Yang pertama adalah mengutamakan ciri antropometrik dan juga nilai estetika. Antropometrik adalah satu penelitian tentang kajian tubuh pada manusia, merangkumi data mengenai dimensi tubuh dan proses-proses kejuruteraan. Kami menitikberatkan ciri alternatif ini dalam menyelesaikan masalah berdasarkan kajian dan juga rujukan tentang antropometrik. InsyaAllah kami akan hasilkan satu produk yang menepati saiz ukuran genggaman bagi kedua-dua golongan sama ada wanita dan juga lelaki. Seterusnya adalah nilai estetika. Nilai estetika merupakan perkara yang diperlukan dalam sesuatu produk, yang mana nilai estetika ini lebih kepada melibatkan deria kita, iaitu deria penglihatan, deria pendengaran, sentuhan, rasa, emosi dan juga bau. Baik, contoh nilai estetika yang kami tambah baik adalah dari segi warna. Kami akan gunakan warna yang menarik. Yang kedua adalah tekstur pemegang. Kalau yang kita nampak sebelum ni, tekstur dia licin, tekstur pemegang pembersih ikan sebelum ni agak berbahaya dan juga kurang nilai estetika. Dan yang terakhir adalah dari segi bunyi motor ataupun bunyi produk kami semasa proses membersihkan sisi ikan adalah amat perlahan. Baik, seterusnya adalah lakaran. Lakaran yang pertama yang mana apabila pengguna menghidupkan suis. Ini adalah gambaran lakaran pertama. Apabila pengguna menghidupkan suis, maka ia akan menghidupkan motor, kemudian memusingkan kipas, memutarkan kipas untuk menyedut sisi ikan. Kemudian sisi ikan tadi ditapis setelah proses menanggalkan sisi ikan menggunakan bilah mata. Baik, termasuk sisi ikan akan terperangkap di antara penapis ke bahagian kipas. Bermaksud kalau proses membersih nanti, pengguna cuma membersihkan bahagian penapis sahaja. Baik, lakaran kedua. Lakaran kedua adalah seperti yang berikut, yang mana bilah pembersih berfungsi sebagai alat untuk menanggalkan sisi ikan, kemudian penyedut untuk menyedut dan menyimpan sementara sisi ikan yang telah terkupas, kemudian boleh dibersihkan. Yang kedua, yang seterusnya kita boleh tengok pemegang kami bercadang untuk menggunakan getah yang sesuai dan juga saiz yang sesuai dengan genggaman pengguna. Kedua-dua lakaran, pertama dan lakaran kedua, kami gunakan tenaga bateri yang mana boleh dicas dan sesuai untuk digunakan di mana-mana lokasi. Baik, lakaran ketiga agak berlainan dengan lakaran pertama dan lakaran kedua, yang mana lakaran ketiga menggunakan tenaga elektrik untuk memutarkan motor, kemudian proses
mengupas ataupun menanggalkan sisi ikan menggunakan bilah mata. Ukurannya adalah 220 mm, lebarnya adalah 50 mm. Baik, seterusnya adalah dari segi gancak. Kami mengikuti apa yang terkandung di dalam gancak, yang mana minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, keempat, kelima dan keenam adalah mengikut jadual yang ditetapkan. Baiklah, itu saja. Terima kasih.